Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Jadi pada hari ini kita nak tahu 3 keadaan jirim. Sebelum tu kita kena tahu bahawa jirim adalah sesuatu zarah yang sangat seni dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kita kena menggunakan mikroskop baru boleh nampak jirim punya zarah-zarah tu. Jadi ada 3 keadaan jirim yang kita kena ketahui dalam bab ni. Okey, buka buku teks muka surat 146. Boleh tengok ada 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okay. Jadi apakah contoh untuk pepejal? Contohnya seperti cawan seramik ni lah, dia adalah pepejal. Kemudian madu ni adalah cecair dan juga wap air yang terhasil ni adalah gas. Okay. Jadi 3 keadaan jirim ni mempunyai pelbagai contoh yang awak boleh dapati di sekeliling rumah awak saja. Okay. Contoh kita buka peti ais. Dalam peti ais ada buah anggur. Buah anggur atau apa? Ya, pepejal. Kemudian ada jus limau. Jus limau itu adalah cecair. Dan apabila kita ambil ais, kita nak minum air Milo ais kan, kita akan nampak ada wap air yang terhasil daripada ais tersebut. Jadi itu adalah gas. Jadi kita dah tahu bahawa 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okay, jadi kita nak beralih pula kepada jadual 5.3. Kita nak lihat perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim yang kita dah belajar tadi. Jadi sifat tu boleh diklasifikasikan kepada 4, iaitu kita nak lihat bentuk. Okay, yang pertama kita nak lihat bentuk, jisim, isi padu dan juga kebolehmampatan. Okay, kita lihat satu persatu. Untuk pepejal dia mempunyai bentuk yang tetap. Cecair mengikut bentuk bekas yang diisi. Contoh, awak ambil satu jug yang berisi air, awak letak dalam bekas yang berbentuk love. Jadi air itu akan mengikut bentuk bekas love tersebut. Gas pula mengikut bentuk bekas yang diisi lah. Contoh kita tiupkan gas di dalam belon dan dia akan jadi belon bulat lah. Kalau belon tu memanjang, kita tiupkan gas dan dia akan jadi belon yang memanjang. Jadi mengikut bentuk bekas yang diisi. Dan seterusnya jisim. Pepejal mempunyai jisim tetap. Cecair jisim dia tetap, tetapi gas tidak mempunyai jisim yang tetap. Isi padu pula, pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Contoh kita ada ni. Sebagai pepejal, dia mempunyai isi padu yang tetap. Manakala cecair juga mempunyai isi padu yang tetap, tetapi gas mengikut isi padu bekas. Dan baiklah, untuk kebolehmampatan pula, pepejal tidak boleh dimampatkan, cecair suka dimampatkan dan gas boleh dimampatkan. Seterusnya, kita lihat kepada ruang-ruang antara gas, cecair dan juga pepejal. Okay, kalau lihat di sini, gas ruang di antaranya adalah besar. Okey, jadi awak boleh tengok di sini. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh. Alright. Ini adalah ruang di antara zarah gas. Okey, boleh tengok ruang dia adalah besar antara ruangnya. Okey. Tetapi kalau cecair mempunyai ruang yang sederhana antara zarah. Okay, ini saja ruang yang dia ada. Ini saja ruang yang dia ada. Manakala pepejal mempunyai ruang yang sangat kecil. Dia boleh tengok ruang yang sangat kecil ni adalah ruang-ruang yang ada dalam pepejal. Dan susunan zarah pepejal ni adalah rapat-rapat. Bergetar pada kedudukan yang tetap sebab dia tak ada ruang yang besar. Berbanding dengan cecair, dia boleh bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Dan gas ni dia boleh bergerak secara rawak. Okay, jadi itu sahaja yang kita perlu pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.